Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kelas DKM1A, kod kursus DUW10022. Kami telah diberi tugasan untuk membina satu kumpulan bagi membincangkan era, iaitu Ergonomic Risk Assessment. Dalam bahasa Melayunya ialah penilaian risiko ergonomi. Pembentangan ini bertujuan untuk menerangkan hasil kajian kami mengenai era. Saya Daniel Hakimi bin Muciri, nombor metrik 15 DKM 21F1034. Saya Muhammad Faris bin Muhammad Rizwan, 15 DKM 21F1038. Saya Muhammad Faris Irfan bin Zawawi, nombor metrik 15 DKM 21F1024. Saya Muhammad Dinaikan bin Ismail, nombor metrik 15 DKM 21F1004. Saya Muhammad Adam bin Syarul Nizam, nombor metrik 15 DKM 21F1016. Pertama sekali, kami telah mengenal pasti pengenalan bagi penilaian risiko ergonomi. Ergonomi fizikal adalah berkaitan dengan objektif Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 yang termaktub pada OSHA 1994. Ia bertujuan untuk menggalakkan persekitaran pekerjaan untuk orang di tempat kerja bagi memenuhi keperluan fisiologi dan psikologi mereka. Ini mewajibkan majikan untuk menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat bagi pekerja mereka. Yang kedua, kami telah mengenal pasti objektif bagi menjalankan era. Yang pertama, untuk mengenal pasti kebanyakan faktor risiko ergonomik yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada pekerja. Yang kedua, untuk menentukan kemungkinan bahaya yang timbul daripada pendedahan kepada faktor risiko ergonomik. Yang ketiga, bagi mengesyorkan langkah kawalan yang sesuai kepada majikan untuk mengurangkan risiko terhadap pekerja mereka. Yang ketiga, kami telah mengenal pasti faedah era. Ia membolehkan majikan merancang, melaksana dan memantau langkah-langkah pencegahan. Selain itu, ia juga mengurangkan kecederaan berkaitan ergonomik dan MSD. Seterusnya, pengurangan kos pampasan, pembelanjaan perubatan dan ketidakhadiran pekerja juga akan berlaku. Selain itu, kami juga telah mengenal pasti faktor risiko ergonomi. Faktor risiko ergonomi ialah terdiri daripada sifat, ciri atau pendedahan yang boleh menyebabkan atau menyumbang kepada kecederaan. Kehadiran faktor risiko semata-mata mungkin tidak mengakibatkan kecederaan. Namun, secara umum, dua atau lebih faktor yang hadir pada satu masa mungkin akan meningkatkan kecederaan kepada pekerja. Contoh-contoh faktor risiko ergonomi yang berkaitan dengan tempat kerja. Postur janggal. Postur janggal merujuk pada kedudukan badan semasa melakukan aktiviti kerja yang menyimpang dengan ketara daripada kedudukan natural. Contoh postur yang janggal ialah memusing, membungkuk, menjangkau berlebihan, bekerja dengan tangan di atas kepala, siku di atas bahu, bekerja dengan leher atau belakang bengkok lebih daripada 30 darjah tanpa sokongan dan kekurangan keupayaan untuk mengubah postur. Usaha kuat dan berkekalan. Senaman paksa melibatkan penggunaan daya aras tinggi semasa mengangkat atau menyokong beban, termasuk mengangkat, menurunkan, menolak, menarik, membawa dan menggerakkan beban menggunakan tangan atau melalui penggunaan daya badan. Senaman yang kuat juga boleh wujud dalam postur yang berterusan yang memberikan daya yang berlebihan pada sendi dan membebankan otot dan tendon. Pergerakan berulang. Pergerakan berulang melibatkan penggerakan berulang kumpulan sendi dan otot yang sama terlalu kerap, terlalu cepat dan dalam tempoh yang lama. Sesuatu kerja dianggap sangat berulang jika masa kitaran adalah 30 saat atau kurang. Tugasan dengan pergerakan berulang biasanya melibatkan faktor risiko lain seperti kedudukan badan tetap dan daya. Postur statik dan berkekalan. Postur statik atau mampan merujuk kepada pergerakan minimum atau terhad atau tiada di mana badan memegang pada kedudukan tertentu dalam tempoh yang berpanjangan.
Mengekalkan postur yang betul boleh menyebabkan keletihan, kesakitan dan kecederaan yang menimbulkan pelbagai gangguan. Antara contoh yang paling biasa ialah berdiri dan duduk berpanjangan. Berdiri berpanjangan merujuk kepada sebarang aktiviti kerja yang melibatkan kedudukan berdiri untuk tempoh lebih daripada 2 jam. Duduk berpanjangan merujuk kepada sebarang aktiviti kerja yang melibatkan posisi duduk untuk tempoh lebih daripada 30 minit. Walau bagaimanapun, tempohnya adalah subjektif dan mungkin berbeza-beza bergantung pada penilaian orang terlatih. Getaran termasuk getaran seluruh badan WBV dan getaran tangan lengan HAV. WBV merujuk kepada tenaga kinetik yang dihantar secara mekanikal melalui tempat duduk atau kaki pekerja seperti memandu mesin mudah alih atau kenderaan kerja lain di atas permukaan yang kasar tidak rata. HAV merujuk kepada pendedahan tangan dan lengan kepada tenaga kinetik daripada alat kuasa pegang tangan yang bergetar dan perkusif. Tekanan sentuhan boleh menjadi dalaman atau luaran. Tekanan sentuhan dalaman merujuk kepada keadaan apabila tendon, saraf atau saluran darah merenggang atau bengkok di sekeliling tulang atau tendon. Tekanan sentuhan luaran merujuk kepada keadaan apabila sebahagian badan bergesel dengan komponen stesen kerja seperti kuali tempat duduk, kerusi atau tepi meja. Faktor risiko persekitaran. Faktor risiko persekitaran merujuk kepada faktor tekanan dalam persekitaran yang menjejaskan keselesaan, aktiviti dan kesihatan manusia. Ini termasuk persekitaran terma, penjayaan, bunyi bising dan persekitaran tekanan atmosfera yang melampau. Penyelesaian atau tindakan boleh diambil untuk menguruskan faktor risiko di tempat kerja. Pendekatan ERA. Terdapat dua pendekatan untuk memulakan penilaian risiko ergonomik, iaitu proaktif dan reaktif. Pendekatan proaktif termasuk A, B dan C, manakala pendekatan reaktif ialah D dan E. A. Penilaian kendiri oleh pekerja. Pekerja yang pernah mengikuti latihan kesedaran ergonomik sebelum ini boleh melaporkan kepada pihak pengurusan, pegawai keselamatan dan pegawai kesihatan atau jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan mengenai sebarang aduan berkaitan kerja disebabkan faktor risiko ergonomik. Pekerja hendaklah menggunakan borang penilaian kendiri yang disediakan oleh organisasi. B. Pemeriksaan work-through oleh orang terlatih. Orang terlatih boleh melakukan ERA dengan menjalankan work-through. C. Semakan rekod. Seseorang yang terlatih boleh memulakan ERA berdasarkan penilaian risiko umum yang dijalankan seperti pengenalpastian bahaya, penilaian risiko dan kawalan risiko, analisis keselamatan pekerja atau penilaian risiko kesihatan. Keputusan A, B dan C adalah seperti berikut. ERA. Permulaan diperlukan jika 1. Terdapat kesakitan atau ketidakselesaan yang dikenal pasti daripada borang penilaian kendiri. 2. Berdasarkan pertimbangan profesional, orang terlatih bahawa terdapat kemungkinan risiko. ERA permulaan tidak diperlukan jika tiada kesakitan atau ketidakselesaan yang dikenal pasti daripada borang penilaian kendiri. Berdasarkan pertimbangan profesional, orang terlatih bahawa tiada kemungkinan risiko. Untuk D dan E berikut, ERA awal diperlukan kecederaan berkaitan ergonomik dan aduan MSD. Selepas orang terlatih menerima aduan berkaitan MSD daripada mana-mana pekerja, dia harus memulakan ERA permulaan. Perlu ada aduan rasmi oleh pekerja berkaitan gangguan ergonomik dan keyakinan bahawa masalah itu timbul daripada faktor risiko ergonomik. Contoh borang aduan diberikan ialah borang aduan sakit atau ketidakselesaan ergonomik dan musculoskeletal. Permintaan oleh OHD atau pihak berkuasa yang berkaitan. ERA permulaan hendaklah dimulakan atas permintaan OHD atau pihak berkuasa yang berkaitan seperti DOSH dan PEKESO. Untuk D dan E, ERA awal harus
dijalankan tanpa perlu menilai tuntutan risiko ergonomik. Untuk meringkaskan laluan penilaian ergonomik, 3 syarat yang boleh memulakan organisasi untuk dijalankan. Era ditunjukkan dalam rajah di tepi. Kesimpulannya, pekerja merupakan aset paling penting kepada setiap organisasi. Kerjasama erat antara pekerja, majikan dan pihak kerajaan amat diperlukan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja terjamin di tempat kerja. Keselamatan dan kesihatan pekerja yang terjamin menyumbang kepada tahap kepuasan dalam menjalankan tanggungjawab. Justeru, ia turut menyumbang kepada peningkatan produktiviti serta motivasi di kalangan pekerja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.